Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Didoakan semua masih lagi sihat dan bersemangat untuk terus mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, so hari ini topik perbincangan ataupun ulang kajinya adalah kata kerja ataupun perbuatan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, adik-adik yang dihormati sekalian, bahasa Arab pun dia sama juga macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bila kita nak buat ayat, mesti akan ada kata ganti diri, kan? Contoh macam saya, awak, mereka, dia, kan? Lepas tu ada kata kerja, iaitu perbuatan. Okey, perbuatan tu pula, ayat dia bergantung kepada situasi. Sama ada kita nak buat ayat yang present tense atau sedang berlaku, ataupun ayat yang dalam situasi yang telah berlaku, iaitu past tense. Okey, dalam bahasa Arab, kalau fi'il mudhari' itu adalah present tense. Kalau fi'il madhi itu adalah past tense. Okey? Baiklah, bagi memudahkan adik-adik nampak dan faham lebih jelas, insya-Allah dalam video ini kita akan cuba conjugate ataupun kita cuba terbitkan perkataan kata kerja tu dalam dua situasi, ya. Satunya dalam fi'il mudhari', okey, dalam situasi sedang berlaku, dan satu lagi kita akan terbitkan kata kerja itu dalam situasi past tense, fi'il madhi. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik, kalau kita nak perasan, ya, dia punya tanda-tanda macam mana kita nak cam perkataan kata kerja itu dalam situasi fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Contohnya satu perkataannya, dia punya kata ganti diri itu kalau fi'il mudhari' ataupun sedang berlaku, dia punya kata ganti diri tu duduk di depan. Contoh, akala. Saya makan. Tu kata merujuk pada kata ganti diri ana. Okey. Kalau past tense, telah berlaku. Kita nak beritahu saya dah makan. Okey. Kata ganti diri saya tu akan duduk di belakang kalimah ataupun perkataan kata kerja tu. Contoh tadi, akala, kan, saya makan. Kalau saya dah makan, dia jadi akal tu. Tu di belakang tu, itu merujuk kepada saya. Okey, tetapi dalam past tense. Kalau di dalam present tense atau fi'il mudhari', dia jadi akala. Okey? Present tense, fi'il mudhari', kata ganti dirinya di depan. Fi'il madhi, past tense, kata ganti dirinya di belakang. Faham, Adik-adik minta tolong ambil perhatian, ya. Dalam handphone saya ni tak ada boleh letak baris. Jadi adik-adik tolong catat. Pentingnya baris kat situ sebabnya bila baris depan, ta di belakang tu baru merujuk kepada ana. Kalau ta di belakang tu barisnya atas, bukan ana lagi dah. Itu dah jadi kepada ganti diri anta. Adik-adik tolong ambil perhatian, ya. Baris depan ke, baris atas ke, baris bawah ke. Kan ta kalau baris bawah tu dah jadi anti pula. Gak terganti diri untuk anti. Nah, okey, ambil perhatian tu, take note. Untuk kata kerja yang seterusnya adalah membaca. Kita guna ganti diri kami lah pula, ya, nahnu. Kalau adik faham konsep nak letak huruf kata ganti diri tu kat mana, dan yang paling penting sekali adik faham maksud lah kosakata tu. Macam ana maksud dia saya, nahnu maksud dia kami. Faham yang tu dulu, lepas tu faham konsep dulu nak duduk letak mana huruf kata ganti diri dalam perkataan kata kerja tu, insya-Allah. Marilah macam mana perkataan kata kerja sekalipun, hak mana-mana pun insya-Allah adik boleh conjugate. Adik boleh terbitkan kata kerja mengikut kata ganti diri tadi tu. Baik, jom kita tengok contoh dekat skrin handphone tu, nah. Okey, tengok tu. Kita nak guna perkataan membaca. Kita nak tambah dengan kata ganti diri nahnu, iaitu kami. Okey, nahnu campur dengan perkataan membaca, qara'a, sama dengan
Okey, terhasilnya perkataan naqra'u. Kan konsep fi'il mudhari' tu kata ganti diri dia mesti duduk depan. Nahnu, nun kan bermula dengan nun. Jadi perkataan kata kerja tu pun setelah digabungkan tu pun mesti ada nun lah kat depan. Sebab tu nahnu campur qara'a dia jadi naqra'u. Faham Okey, selesai tengok contoh yang fi'il mudhari' punya, yang present tense ataupun yang sedang berlaku. Okey, sekarang kita tengok contoh yang fi'il madhi pula, yang past tense, yang telah berlaku. Macam mana kita nak conjugate ataupun nak terbitkan kata kerja yang bergabung dengan nahnu tetapi dalam fi'il madhi. Kita tengok contoh. Nahnu campur dengan qara'a. Kan tadi awal-awal tadi dah bagi tahu sifir dia kalau fi'il madhi, kata ganti diri dia mesti berada di belakang kalimah ataupun perkataan kata kerja. Sebab fi'il mudhari' duduk di depan kalimah. Fi'il madhi di belakang kalimah dia punya duduk letak kata ganti diri tadi tu. So perkataan yang terhasil adalah qara'na. Nun alif di belakang tu merujuk pada kata ganti diri nahnu. Okey? Alhamdulillah, selesai sudah ulang kaji kita berkenaan topik kata kerja yang melibatkan fi'il mudhari' dan fi'il madhi pada kata ganti diri yang pertama, iaitu ana dan nahnu. Moga-moga adik-adik fahamlah. Ya, yang penting kata kunci dia adik nak kena faham maksud setiap patah perkataan yang adik sebut tu. Faham yang tu dulu, kemudian fahamkan konsep macam mana nak letak duduk kata ganti diri dalam perkataan kata kerja tu. Kalau fi'il mudhari' macam mana, kat mana nak letak. Kalau fi'il madhi macam mana, kat mana nak letak kata ganti diri. Moga-moga adik fahamlah, insya-Allah. Yang penting selalu baca, selalu buat ulang kaji dan selalu buat latihan. Insya-Allah lama-lama akan mahirlah tu dengan izin Allah. Mana-mana yang lemah tu saya minta maaf. Sesungguhnya semua yang baik itu datang daripada Allah. Adik-adik yang faham tu pun dengan izin Allah juga. Okey. Ma'assalamah. Sehingga berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.